Hinggalah saya tergamam sebentar tadi. Selepas tergamam itu tidaklah saya tidur. Saya ingat Ustaz tidur tadi, ujar Kadir Misai. Terlelap juga sekejap. Beritahu saya terkuap-kuap. Mimpi? Dia mengusik saya. Haha, ya, jelas saya ketawa kecil. Mimpi pasal kau simpan minyak dagu, kata saya menyebabkan Kadir Misai ketawa terbahak-bahak. Geli benar hatinya bila saya timbulkan kisah minyak dagu itu. Memang Kadir Misai tidak dapat melupakan bagaimana dia mendapatkan minyak dagu tersebut. Kalaulah tidak disebabkan ayahnya masuk campur, tentu dia terperangkap dengan ilmu-ilmu demikian. Dia terpaksa memberi darah setiap kali bulannya mengambang. Takdirnya, terlupa memberi darah, maka datangnya suara tangisannya menggerunkan di tengah malam. Sepatutnya kita ni mendoakan roh muslimin muslimat supaya diberi rahmat oleh Allah, ujar saya perlahan bila mengenangkan perbuatan Kadir Misai. Tetapi kau menyeru roh mereka yang berserta dengan syaitan. Saya menyindirnya. Alah, itu kisah lama Ustaz. Jelas Kadir Misai menyesal perbuatannya di masa lalu. Saya pun dah lupakan kisah-kisah lama tu, katanya. Saya percaya dengan kata-kata Kadir Misai. Sebab itu, dia lebih suka berkawan dengan saya. Kerana pada pendapatnya, saya lebih banyak mendorong dia supaya mendalami ilmu agama. Selalu juga dia mengikut saya ke Rawang atau ke Kajang, mengikuti pengajian agama dari beberapa orang guru tarikat. Kadang-kadang kalau saya ke Melaka, ke Segamat atau ke Sungai Besar pun dia akan ikut sama. Sebenarnya saya suka bertukar-tukar fikiran dengan guru-guru agama di situ. Kisah Kadir Misai ketika umur belasan tahunnya bukanlah dia sahaja. Memang anak-anak muda demikian satu masa dulu gemar menuntut ilmu-ilmu dia sedemikian. Saya sendiri teringin juga mahu melakukannya. Mujurlah nenek saya dulu memarahinya. Dia tidak mahu saya menuntut kepada orang yang tidak bertanggungjawab. Apalagi Tok Haji membawa saya belajar di madrasahnya. Tok Haji tidaklah mengawal sangat tindak tanduk saya ketika itu. Tetapi entah mengapa, saya terlalu takut kepadanya. Saya tidak berani membuat sesuatu kalau tidak meminta izin darinya terlebih dahulu. Sebab itu Tok Haji juga terlalu sayang kepada saya. Dia mengingatkan saya bahawa di dalam Quran itu sudah lengkap. Hanya manusia sahaja yang tidak memahami apa yang dikatakan sudah lengkap itu. Tetapi sepanjang ingatan saya, memang Tok Haji ketika hayatnya tidak pernah berubat di hospital. Dia pun tidak pernah sakit, kecuali demam biasa. Hanya pada akhir hayatnya, dia jatuh sakit selama 4 hari. Sehari semalam dia tidak sedarkan diri. Ketika inilah, ayah saya merapatkan mulut ke telinganya. Kemudian melekapkan telinga ke pusat Tok Haji. Beberapa saat kemudian, Tok Haji pun meninggal dunia. Jadi berdasarkan Quran yang sudah lengkap itu, apakah perlunya kita untuk menuntut ilmu yang lain dari ajaran Quran? Mengapalah kita sanggup mendapatkan air dagu mayat seorang gadis semata-mata untuk mendapatkan ilmu pengasih? Sedangkan ilmu pengasih itu terletak di hati kita. Sekiranya pandai mengambil hati dan bersedia mengalah dalam beberapa hal, nescayanya orang akan kasih kepada kita. Pernah ke Ustaz masuk hospital? Tiba-tiba saja Kadir Misai bertanya. Pernahlah. Jawab saya ringkas. Ustaz, kena sakit apa? Tanyanya lagi. Saya tak sakit apa pun. Saya melawat orang sakit je. Beritahu saya tersenyum. Hei, Ustaz ni bergurau pula. Kadir Misai mendengar jawapan saya itu. Maksud saya, Ustaz masuk hospital kerana sakit lah. Tegasnya macam mahu mengetahui sama ada pernahkah saya mengalami sakit hingga masuk ke hospital. Saya tak pernah sakit teruk, jadi tak pernahlah masuk hospital. Ujar saya perlahan. Kalau takdirnya kena sakit teruk, macam mana? Kadir Misai menduga. Itu belum tahu lagi. Jelas saya sudah dapat menduga maksudnya.
Masa akan datang hanya Allah saja yang mengetahui, kata saya lagi. Saya sudah duga bahawa Kadir Misai hendak tahu sama ada saya akan berubat ke hospital ke kalau mengalami sakit. Padahal saya sering menyatakan padanya bahawa di dalam Quran juga sudah lengkap ubat-ubatnya. Memang saya tidak dapat memberi jaminan apa yang terjadi di masa akan datang. Tetapi tidak mustahil penyakit yang banyak didengar di zaman moden ini boleh diubati dengan menggunakan ayat-ayat Quran. Pernah jugalah saya mendengar seorang pesakit jantung berlubang boleh diubati melalui pengubatan menggunakan ayat-ayat Quran ini, sehingga pernah mengagumkan pakar di hospital. Apabila saya ditanyakan perkara ini, saya hanya tersenyum. Mengapa orang bertanya demikian? Adakah diorang ni ragu-ragu akan kekuatan Al-Quran? Saya diberitahu mengenai sahabat yang mengubat pesakit jantung berlubang, seorang kanak-kanak. Sahabat ini bukanlah seorang bomoh, tetapi dia memang mendalam pengajian agamanya. Saya tidak pernah lagi bertemu dengan sahabat yang diceritakan oleh seorang kawan saya ini, tetapi saya yakin dengan apa yang telah dilakukannya. Satu hari, seorang kawan sepejabatnya datang membawa anaknya yang kecil, berumur 2 tahun. Anak ini kelihatan kurus, pucat dan kukunya sudah lebam biru. Kebetulan sahabat ini bertemu dengan kawan sepejabatnya, lalu bertanya mengenai anak kecil itu. Rakannya itu diberitahu bahawa dia baru sahaja datang dari hospital membawa anaknya. Dia dinasihatkan oleh doktor supaya anaknya yang mengidap jantung berlubang itu dibedah di London. Jadi sebelum sampai tarikh untuk dibawa ke London itu, dia dikehendaki membuat check-up setiap 2 minggu sekali. Kebetulan, hari itu dia singgah sebentar ke pejabat sekembalinya dari hospital dengan membawa anaknya bersama. Disebabkan rakan itu perempuan dan datang bersama dengan suaminya ke pejabat berkenaan, sahabat tadi lalu menawarkan diri mahu merawat kanak-kanak itu mengikut cara pengubatan ayat-ayat Quran. Suami perempuan itu lantas bersetuju kerana dia sendiri lebih yakin dengan perubatan secara demikian. Sahabat ini telah melakukan pengubatan secara tidur dengan menggunakan seorang kawannya yang telah diberi latihan. Memang dia dapati kanak-kanak berkenaan mengidapi jantung berlubang. 3 hari dia merawat kanak-kanak berkenaan, kedua suami isteri sudah dapat melihat perubahannya. Biru lebam pada kuku anaknya sudah tidak kelihatan lagi. Kanak-kanak itu juga sudah boleh bernafas dengan tenang. 2 minggu kemudian, apabila dibuat check-up di hospital, doktor mendapati jantung berlubang itu sudah bertaup semula. Doktor juga merasa hairan lalu bertanya kepada suami isteri itu apakah yang telah dilakukannya. Disebabkan terlalu gembira, kedua suami isteri itu terlupa akan janjinya pada sahabat tadi, iaitu tidak mahu menceritakan telah berubat kepadanya. Sebaliknya, dia telah menerangkan kepada doktor berkenaan mengenai diri sahabat tadi. Doktor itu tertarik hati dan berharap untuk bertemu dengan sahabat itu. Bagaimanapun sahabat itu tidak mahu menemui doktor berkenaan kerana dia tidak bertujuan mahu mencari publicity. Saya setuju dengan sikap sahabat itu dan saya yakin dengan cara pengubatan yang dilakukannya itu. Moga-moga lebih ramai lagi orang yang dapat memahami pengubatan demikian kerana ianya bukanlah seperti pengubatan tradisional yang disalahartikan oleh kebanyakan orang. Ustaz, tak yakin dengan ubat hospital ke? Tanya Kadir Misai seterusnya. Hei, siapa kata saya tak yakin? Saya berpaling pada Kadir Misai. Tidak saya sangka dia akan bertanya demikian pula. Sebaik-baiknya kita mencegah penyakit, bukannya berubat kerana sakit, kata saya mengingatkan dia. Iyalah, hospital juga tak berjaya mengubati penyakit. Kadir Misai terangguk-angguk. Hospital juga mahu mencegah penyakit saja. Kalau sudah menjadi wabak, hospital juga tidak boleh jamin untuk menyembuhkannya, ujarnya. Sembuh atau tidak sembuh itu adalah kuasa Allah. Manusia hanya berikhtiar. Tegas saya perlahan. Hospital juga berikhtiar. Bomoh juga berikhtiar. Siapa pun berikhtiar. Kata saya. Sebenarnya saya tidak berniat mahu mempersoalkan perkara ini. Tetapi Kadir Misai seolah-olah mahu menguji saya.
Saya fikir untuk mengelakkan dari Kadir Misai terus bertanya adalah lebih baik saya tidur sahaja. Setidak-tidaknya saya berpura-pura tidur agar tidak dapat berbual-bual. Beberapa minit saya melelapkan mata. Tiba-tiba kereta tersengguk-sengguk. Cepat-cepat saya bingkas apabila enjin kereta mati. Ni kenapa? Tanya saya keheranan. Minyak habis. Beritahu Kadir Misai lemah. Lah, kenapa yang tak diisi cukup-cukup? Saya kesal dengan kejadian minyak kereta habis di tengah jalan. Sepatutnya Kadir Misai mestilah memastikan minyaknya cukup. Tetapi itu adalah urusan dia. Kerana keretanya sendiri, tentulah dia yang mesti menguruskan. Aduh, tak perasan pula saya. Keluhnya kerana tidak memastikan minyak cukup untuk balik. Aduh, kacau kita macam ni. Katanya bercampur bimbang. Kemudian terpaksalah kami menolak kereta itu ke tepi jalan. Sambil itu menunggu kalau-kalau ada kereta yang lalu untuk meminta pertolongan. Tetapi puas tersadai di tepi jalan, tidak ada pula kereta yang melintas. Selalunya lebuh raya Karak ini sampai ke subuh pun ada kereta yang lalu lalang. Setidak-tidaknya lori juga banyak lalu di situ. Jam sudah hampir 3 pagi. Saya tidak bercakap apa lantas merebahkan badan ke cushion. Biarlah Kadir Misai memerhatikan kereta lalu untuk mendapatkan bantuan. Di tengah malam begini, bagaimana mahu mendapatkan pertolongan orang? Pemandu kereta mungkin tidak berani berhenti kerana menyangka orang yang menahannya mahu berlaku tidak baik. Rumah orang pula tidak ada di situ kerana kawasan tersebut bukannya kampung. Puas menunggu di tepi, akhirnya Kadir Misai pun masuk semula ke dalam kereta. Aduh, macam mana ni Ustaz? Keluhnya sambil mengetuk jari ke steering kereta. Saya mendiamkan diri saja kerana saya sendiri tak tahu apa yang mahu dilakukan. Kelalaian Kadir Misai tidak memeriksa sama ada minyak kereta mencukupi atau tidak menyebabkan kesulitan itu timbul. Kelalaianlah menyebabkan manusia sering menghadapi kesulitan. Agaknya, pasal saya banyak bertanya pada Ustaz mengenai ubat hospital tadi tak? Ujarnya macam menyesali kerana membangkitkan perkara berubat di hospital dengan tidak berubat di hospital tadi. Lah, kau yang lalai tak periksa minyak kereta tu kan? Saya menafikan sangkaannya yang karut. Perkara kereta kehabisan minyak tidak ada kena-mengena dengan membangkitkan perkara pengubatan yang saya sebutkan. Dan saya cakap tadi, kereta ni pun habis minyak. Kadir Misai mengeluh lagi. Ketika itu sebuah kereta meluncur laju di jalan. Tidak sempat Kadir Misai mahu keluar memanggilnya. Kereta itu sudah bergerak pantas. Aduh, malang ni nasib. Dia menghela nafas. Kita tunggu di luar tak ada kereta lalu. Kita masuk dalam kereta, tup-tup je ada. Itu pun lari macam pelecut. Katanya menyumpah-nyumpah. Di lebuh raya mana ada kereta yang lari perlahan? Kata saya menenangkan perasaan Kadir Misai. Dia terdiam, terbayang kegelisahan pada wajahnya. Tidak disangkanya minyak kereta boleh kehabisan. Padahal selalunya memang mencukupi sebanyak itu untuk pergi dan balik. Doalah sikit Ustaz. Dia macam merayu. Heish, doa apa? Geli pula hati saya dengan sikap Kadir Misai itu. Soal berdoa ini memang sepanjang masa wajib kita berdoa meminta perlindungan dan pertolongan Allah. Bukan untuk mendapatkan minyak kereta. Itu kerja orang suruhan untuk mengadakan itu dan ini. Sebaliknya yang hamba adalah kita, bukannya dia. Lama saya dan Kadir Misai terkebil-kebil mata mengharapkan ada kereta yang lalu untuk meminta bantuan. Tidak selepas itu nampaklah sebuah kereta dari hadapan. Apabila ditahan, kereta itu pun berhenti. Sayangnya, dia juga tidak memberikan pertolongan kerana dia mahu ke Kuantan. Dia bimbang akan kehabisan minyak pula kalau minyak di dalam tangkinya disedut. Harapan yang ada ialah kalau lori yang lalu. Mungkin lori ada membawa minyak simpanan. Tetapi puas menunggu tidak juga ada lori. Terfikir juga di hati saya, mungkin ada gangguan. Kerana ayah saya juga pernah diganggu semasa balik ke rumah jam 2 pagi. Tiba-tiba sahaja lampu basikalnya padam.
Kemudian dia memerhati ke atas. Ternampak olehnya satu lembaga hitam berdiri di hadapannya yang terlalu tinggi. Kepalanya seolah-olah mencecah awan. Oleh itu, cepat-cepat saya keluar dari kereta. Saya mendongak ke langit memerhati kalau-kalau ternampak lembaga demikian. Alhamdulillah, tidak ada pula apa-apa yang saya lihat selain dari awan yang lebam. Melihatkan saya keluar dari kereta, Kadir Misai pun turut keluar. Masa inilah, saya ternampak lembaga orang sedang mengayuh basikal mendaki bukit di situ. Setelah dekat, saya dapati seorang lelaki tua berseluar hitam dan berbaju hitam tidak berkatup butang, serta lilik kepalanya hitam. Dia turun dari basikalnya apabila nampak kami di situ. "Ha, kenapa awak?" tanya orang tua itu dalam logat Pahang. "Kereta habis minyak ni, Aki," sahut Kadir Misai. Kadir Misai. "Macam mana boleh habis minyak?" Dia keheranan kerana perjalanan jauh selalunya orang memeriksa tangki minyak. "Kawan agak, awak ni lalai," katanya menyindir. "Aki tinggal kat mana ya?" Tanya saya pula kerana saya tidak nampak pun ada kawasan kampung di situ. Jauh lagi depan tu." Dia memuncungkan bibir. "Dari mana?" tanya saya lagi. Dari rumah anak di Bukit Tinggi," jelasnya. Memang Bukit Tinggi tidak jauh dari situ. Tetapi mengapa pula pukul 3 pagi dia melalui di situ dengan basikal? Di mana pula rumahnya? Macam mana awak ni nak balik?" Dia tersengih-sengih memerhatikan kami berdua. "Kalau boleh, biar kawan pinjam basikal laki." Kadir Misai merapati orang tua itu. "Hei, buat apa?" tanyanya. "Nak cari minyak lah," sahut Kadir Misai berharap. "Mana ada kedai minyak di sini?" Dia mengeluh pendek. Lama kami terdiam mencari akal bagaimana mahu mengatasi masalah. Tiba-tiba saya lihat orang tua itu turun ke bawah tanah. Kemudian dia datang semula membawa air dari anak sungai di bawah lurah di dalam daun keladi. Dia menyuruh Kadir Misai membuka tangki minyak. Lalu dimasukkan air tersebut. Baliklah, insya-Allah." Dia tersenyum lalu menepuk bahu Kadir Misai. "Tapi, jangan awak buka lagi tangki minyak tu," ujarnya mengingatkan kami berdua. Setelah bersalaman dan mengucapkan terima kasih, kami pun balik semula ke Kuala Lumpur. Kadir Misai melihat pada meternya, memang minyaknya sudah penuh semula. Seminggu kemudian, Kadir Misai menelpon saya. Katanya sudah seminggu dia tidak mengisi minyak kereta kerana minyaknya masih ada. Dia juga tidak berani membuka tangki untuk memeriksanya. 2 minggu selepas itu, Kadir Misai bersama isterinya datang ke rumah saya. Dia memberitahu mengenai minyak keretanya yang masih belum habis. Isterinya tidak percaya dengan kejadian yang diceritakan oleh Kadir Misai. Sebab itulah isterinya mahu mendengar dari saya pula. "Macam inilah, cubalah tengok dalam sebulan lagi." Saya memberi keyakinan kepada isteri Kadir Misai mengenai kejadian yang kami berdua alami itu. Setelah sebulan, sekali lagi Kadir Misai datang ke rumah saya bersama isterinya. Katanya sudah sebulan dia tidak mengisi minyak kereta. Sementara isterinya tidak percaya. Dia percaya Kadir Misai telah mengisi minyak kereta semasa dia tak ada. Kalau begitu tengoklah tangki kereta sekarang," ujar saya. Kami pun sama-sama membuka tangki kereta Kadir Misai. Dia menghulurkan tali ke dalam tangki. Ternyata, kering kontang tidak ada minyak. Dia masuk ke dalam kereta lalu memeriksa meter. Didapati jarum meter menunjukkan tangki minyak kosong. Isteri Kadir Misai tidak terkatakan apa. Kerana semasa dia datang, memang meter itu menunjukkan minyaknya masih lagi penuh di dalam tangki.